Jiwa saya tu memang rasa dekat dengan tengok benda-benda macam nombor-nombor lama, benda-benda lama. Kita rasa jadi sayang benda tu. Sayu tengok. Tiada yang lama, maka tiada yang barulah. So, ada baiknya kita jaga warisan. Sebab warisan kita ni lah permulaan kita. Biasa macam cari barang lama ni, nasib lah. Belum tentu kita akan dapat. Balik kosong tu agak biasa lah. Benda tu daripada usang, uzur, bila kita buat balik jadi cantik semula. Jadi kita jadi puas hati. Kita anggap barang lama ni sebagai sampah. Barang antik ni bernilai. Dikala ramai sedang berlumba dengan pembangunan teknologi moden yang saban baharu, masih ada individu yang gemar mengembara ke masa lalu dengan menyelami ketenangan budaya lama dan kehidupan klasik orang dahulu kala. Terletak 120 km dari kota raya Kuala Lumpur, sebuah kedai kopi Highlam antik yang berusia lebih 6 dekad masih utuh berdiri di tengah pekan Sungai Besar Sabak Bernam. Keriuhan pelbagai kaum bercerita bersama secangkir kopi segar menjadikan suasana sarapan di sini unik. Datang sini makan macam rasa dulu punya rasa lah, macam dari kecil sampai sekarang tak berapa beza lah. Terkenanglah balik dengan arwah ayah masa dulu dengan sekarang kan. Dulu makan dengan arwah ayah, sekarang makan dengan kawan-kawan. Setiap kali rindu dengan arwah ayah, akan datang sini lah makan. Mengenang balik memori yang dah hilang lah kan. Saat melangkah masuk ke kedai ini, seolah memasuki mesin waktu dan membawa pelanggannya kembali ke zaman 60-an. Loceng yang dibunyikan sebagai tanda pesanan pelanggan telah siap. Cara ini masih dipraktikkan sejak 6 dekad yang lalu bagi menjamu nostalgia kepada pelanggan yang berkunjung. Perabot, hiasan dalaman dan menu di restoran Nam Thai ini juga masih dikekalkan sejak awal ia beroperasi. Bila saya masuk kedai ni, saya tengok orang Melayu, orang Cina, orang India, dia tak resis. Jadi dia bila duduk satu meja, diorang bersembang, diorang makan sekali. Vibe dia tu rasa macam orang-orang dulu. Bagi penggemar barangan klasik dan antik, Muhammad Nazirul Hakim atau lebih mesra dikenali sebagai Nazirul sudah pasti tidak melepaskan peluang untuk berkunjung ke restoran ini. Hirupan kopi segar, senaskah surat khabar dan suasana sarapan di zaman 60-an sudah mencukupi bagi memulakan harinya yang menenangkan. Saya lebih suka dan gemar untuk pergi ke kedai klasik ini sebab bagi saya dia ada keunikannya. Sebagai contoh, kalau kedai Highlam tu kita nampak pelbagai kaum masuk, jadi kita nampak betapa harmoninya. Tapi sekarang dah memang susah lah kita nak tengok orang-orang kata boleh berkumpul together kan, bersama-sama minum kopi, sembang semua. Tapi pada kedai Highlam kebanyakannya dah usia lebih 70 tahun, kita boleh nampak benda ni. Contoh terdekat ada di kampung saya di Sabak Bernam, ada benda tu. So kita nampaklah orang-orang kata boleh bercampur sekali, sembang semua. So benda ni salah satu tarikan dan keunikan yang ada di negara kita. Terkenal dengan keindahan panorama sawah padi yang menghijau, majoriti penduduk di kawasan Sungai Besar terdiri daripada kaum tani, pengusaha industri kecil dan nelayan. Berbeza dengan Nazirul, anak kelahiran Kuala Lumpur ini terperangkap di kampung milik datuknya sejak negara dilanda pandemik COVID-19 2 tahun yang lalu. Ketika itu, dia menjinakkan diri dengan mencipta kandungan mengenai keindahan kampung di media sosial.
Ekoran sambutan yang baik dari warga maya, dia membuat keputusan untuk meninggalkan kerja di dunia korporat dan memilih untuk tinggal di kampung. Sejak itu, Nazirul sangat komited merakam kehidupan di kampung dan berkongsi dengan pengikutnya. Ini kedai lama kan Kal? Ini tahun bila Kal? Di Leburaya, di papan tanda. Hari Nazirul dipenuhi dengan aktiviti menjejak kedai antik yang masih beroperasi. Bukan mudah menjadi seorang pencipta kandungan media sosial sepenuh masa. Dia harus mempunyai disiplin yang tinggi bagi menyajikan video yang menarik kepada pengikutnya di media sosial. Namun bagi pemuda berusia 27 tahun ini, tiada yang memenatkan dalam melakukan perkara yang dia gemari. Setelah beberapa tahun menjalani kehidupan di kampung, Nazirul mendapati banyak warung antik yang masih beroperasi sehingga kini. Antaranya warung kopi Pak Saad yang terletak berdekatan dengan rumahnya. Kedai kopi ini telah beroperasi sejak tahun 80-an dan menjadi kedai kegemaran Nazirul dan datuknya sejak dia masih kecil. Berkunjung ke warung ini untuk menjamah sarapan sebagai permulaan harinya bukan sahaja mengenyangkan perut. Ia juga mengisi kantong memori kanak-kanaknya. Harinya yang sibuk di hutan konkrit dahulu sangat berbeza dengan rutinnya sekarang. Kehidupan di rumah papan di tengah bendang menghijau jauh lebih menenangkan. Usai menjamu sarapan bersama datuknya, Nazirul akan membuat suntingan video pendek untuk dikongsikan di media sosialnya. Dia lebih teruja untuk berkongsi apabila mendapat maklum balas yang positif daripada pengikutnya. Dia menganggap dirinya sebagai lensa bagi rakan maya yang tidak berpeluang merasai kehidupan di kampung. Pada awalnya, Nazirul hanya meminati meneroka keunikan yang terdapat di kampung ini. Lama-kelamaan, dia menemui banyak permata tersembunyi yang ditinggalkan sepi di Sabak Bernam. Permata itu adalah rumah lama yang masih menyarungkan identiti asal warisan Melayu. Ia merupakan peluang keemasan bagi Nazirul menyaksikan sendiri warisan seni bina yang masih kukuh berdiri walaupun sudah usianya hampir seabad. Saya memang dekat, jiwa saya tu memang rasa dekat dengan tengok benda-benda macam nombor-nombor lama, benda-benda lama. Kita rasa jadi sayang benda tu, sayu tengok. Walaupun kita sempat dengan zaman tu tapi tak lama. So jadi kita nak benda tu orang kata orang jaga balik benda tu. So bila mana kita nampak benda tu dan kita cakaplah dengan datuk rumah, cakap kalau boleh jagalah balik ni kan rumah ni. Jadi bila macam tu kita susah jumpa kan, minta dia pelan-pelan untuk jaga kan. Kalau tak dapat nak jaga semua, tak perlu nak restore orang kata baik pulih sedepuk macam tu. Saya pelan-pelan kalau daripada bila ada duit sikit tambahlah sikit lagi macam tu. So itulah sebenarnya cara yang betul. Orang kata pakat adik-beradik ramai-ramai kumpul buat satu tabung dan orang kata restore balik pusaka orang tu. Biasanya saya akan advance macam itulah pada orang-orang. Walau tidak memperolehi sebarang kebaikan peribadi dan tidak mempunyai pertalian darah dengan pemilik rumah usang ini, Nazirul merasakan sudah menjadi tanggungjawabnya untuk memastikan warisan berharga ini terpelihara. Pada awal pembabitan dalam hobi menjejak rumah warisan Melayu, pemuda ini sering ditemani sahabat baiknya, Muhammad Zarul Akbar Zainuddin. Persahabatan mereka terjalin atas perkongsian minat yang sama terhadap barangan antik dan bangunan lama.
Hobi yang pernah dizahirkan di dunia internet menjadi realiti apabila mereka bekerjasama meneroka bangunan usang yang ditinggalkan. Bermula dengan kawasan sekitar Sabak Bernam, kini mereka sudah menerokai beberapa bangunan lama di sekitar Malaysia. Ya, kalau apa nama kan? Kalau yang dulu ni apa? Hobi kita orang sama, mencari rumah-rumah lama dan barang-barang antik. Kita minat macam warisan Melayu. Macam kita hebatnya orang dulu-dulu Melayu membina rumah secantik macam ni. Kadang-kadang kita fikir juga macam mana dia boleh buat secantik macam ni. Hebatnya orang Melayu kan. Dari situ saya dengan Nazirul rasa beruntunglah kita orang Melayu masih ada orang lagi yang kekalkan rumah-rumah lama. Jadi misi saya dengan Nazirul waktu tu kita sambil mencari rumah lama, kita akan nasihat pada tuan rumah lah. Suruh jaga, baik pulih. Itu yang kita boleh bagi nasihat kepada orang. Antara rumah pusaka usang yang dijumpai oleh dua sahabat ini adalah rumah milik keluarga Hafsah Ali. Dikatakan rumah ini sudah berusia lebih 1 abad. Ketika awal penemuan, Nazirul dan Zarul mendapati keadaannya sudah hampir roboh. Namun mereka memujuk Hafsah untuk membaik pulih rumah pusaka ini, ekoran keunikan warisan seni bina. Setelah beberapa bulan, Hafsah dan suaminya memutuskan untuk memelihara rumah tinggalan pusaka ini. Memang mula-mula memang rasa macam rasa dah ada rumah tu kan, macam tak nak lah buat apa kan. Tapi Nazirul ni pujuk, "Cik sayang ni beberapa kali datang makcik sayang, buatlah sikit-sikit." Dia kata kan tak ada rezeki, tak ada. Alah sikit-sikit buatlah. Itu yang tergerak hati makcik tu kan. Apa nak apa je kan, nak baikinya kan. Kalau dia orang tak mendorong makcik, mungkin makcik pun macam rumah lama kan macam. Tapi bila tambah depa mendorong, lepas tu makcik bila join grup-grup rumah-rumah lama, terima kasihlah dengan depa kerana kenal dengan dia orang. Jadi makcik sikit-sikit mula buat rumah ni. Bila kita minat betul-betul satu benda tu, memang kita tekad nak kalau boleh satu benda tu dijaga semula. Orang kata macam kita ada kereta baru. Kereta baru kita polish dia, kita jaga dengan baik kan. Kalau tak nak dia ada kotor. So sama juga Nas pandang satu benda ni sebagai aset warisan kita. Kalau kita jaga dengan baik, mungkin satu hari nanti orang luar pun boleh nampak benda ni sebagai wah, ini satu kemagahan. Orang-orang kita dulu boleh bina orang kata rumah yang tanpa paku, yang hebat sebenarnya. Minat yang mendalam terhadap barangan antik dan kehidupan di kampung mendorong jejaka yang menggelarkan dirinya sebagai kampung boy ini untuk memberi peluang kepada rakan mayanya bagi merasai sendiri pengalaman kehidupan di kampung. Trip Kampung Teman yang bertemakan Melayu klasik mendapat sambutan yang baik sejak Januari tahun lalu. Bila mana kita explore macam tu, Nas suka berkongsi di sosial media. So ramailah orang-orang mula bertanya, "Nas, awak cubalah buat satu trip yang bawa akak semua, abang semua, saya pergi kampung-kampung semua kan." So jadinya bila kita rasa penerimaan orang tu ramai, so kita pun mulalah rasa nak buat satu benda yang selama ni kita buat benda tu berdua dengan kawan kan. Jadinya kita nak orang lain juga sama dapat rasa macam mana yang kita rasa. Teratak klasik yang tersergam indah ini menjadi tempat yang merakam memori generasi keluarga Zainab Zainuddin sejak 8 dekad yang lalu. Kini ia dinamakan sebagai Gubuk Antik dan berfungsi sebagai tempat buat Zainab melakukan hobinya mengumpul barangan antik. Mahligai berharga ini juga menjadi tempat berteduh hari senja wanita berusia 64 tahun ini dan suaminya. Hari ini Zainab sedang melakukan persiapan bagi menerima tetamu istimewa yang mengikuti trip Kampung Teman anjuran Nazirul. Sudah menjadi rutinnya bagi memastikan semua peralatan antik diselenggara secara berkala.
Pertama kali dia bawa tu tak ramai. Mungkin tak sampai 10 orang. Dia datang bawa trip datang ke sini. Dia minta izin untuk bawa ni dan naik rumah cik, tunjukkan barang-barang ni. Bila dah habis trip dekat sini buat lawatan apa semua, masa dia balik tu. Pertama kali dia hulur duit. So Acik cakap, untuk apa? Acik pun tak tahu. Acik tak sangka yang ini adalah boleh menjana pendapatan sebenarnya. Barang antik ni. Tapi Nazirul yang membuka benda tu kan. Jadi dia pun bagi duit. Tak apa cik, sebab benda ni bukan semua orang ada dan dia orang pun suka dapat macam ni. Zainab tidak pernah menyangka hobi mengumpul barangan antik bakal menghasilkan pendapatan baginya. Tujuan asalnya hanya ingin menyajikan pengalaman menjadi anak kampung sepanjang tempoh mereka berkunjung di sini. Untuk kunjungan hari ini, Zainab menyediakan makanan tradisi Melayu istimewa, rebung masak lemak, kerabu mangga dan menu kampung lain. Makanan yang siap dimasak disajikan menggunakan set pinggan mangkuk antik dan disusun di atas dulang. Disajikan khas buat mereka yang dahagakan nostalgia zaman kanak-kanak. Saya nampak hobi saya ni sebenarnya saya boleh membantu juga orang-orang kampung. Bagi saya tak rugi kalau kita bantu orang kampung ni, sebab orang kampung ni sebenarnya diorang ada keunikan masing-masing. Kita nampak yang benda tu orang kampung ni dia ada banyak skill. So dari situ kita nampak ni satu produk yang benda yang orang kata dah rare, yang orang-orang sekarang pun mungkin tak kenal, macam orang kata generasi muda. So nak cuba orang kata kumpulkan setiap yang Nas explore ni, kutip apa nama tu segala info semua dan sit together dengan orang, boleh tak? Orang cakap kita buat satu trip dan saya akan bawa orang dalam secara tak langsung kita support juga ekonomi orang kampung ni. Bagi kunjungan dalam trip Kampung Teman hari ini, seramai 10 orang peserta memilih untuk merasai pengalaman menjadi anak kampung dan menelusuri laluan memori mereka. Keriuhan yang dizahirkan oleh pengunjung ketika makan bersama jelas menunjukkan keselesaan mereka meluangkan masa seolah pulang ke kampung halaman sendiri. Kita hidup ni dengan memori dan kenangan sebenarnya, betul tak? Sebab akak tak dibesarkan oleh mak bapak. Sebab akak memang tinggal dengan arwah dengan atuk. So akak nak, orang kata flashback balik. Inilah aku dulu. So pengalaman makan dalam dulang tu hanya dia zaman-zaman dulu je, masa saya kecil-kecil. So zaman sekarang orang kalau wedding ke dah buat ke hotel, dah buat ke dewan dan mostly semua buffet. Tak ada rasa makan pakai pinggan kangkung, sudu longkom tu tak ada dah. Sekarang ni hari ni akak rasa macam bring back memories tau. 90-an ke atas. Menurut Zainab, tawaran yang dihulur Nazirul bagai bulan jatuh ke riba. Berkongsi minat dan cerita kepada sesiapa yang berkunjung di gubuk antik adalah satu kepuasan baginya. Bila dia orang datang, kadang dalam grup tu ada dia datang anak dengan mak. Mak dia akan cakap, inilah barang yang mak dulu guna. Anak dia pun macam tu kan. Ini rumah atuk kau dulu ada. Jadi mak gunakan benda ni macam tu kan. Jadi macam setiap barang yang ada dalam rumah ni ada kenangan dia, ada cerita dia. Kita faham warisan ni dia tak lama. Bila kita pandang lebih ke arah kemodernisasi ni, kita pasti yang lama ni pasti akan habis. Kita tiada yang lama maka tiada yang barulah. So ada baiknya kita jaga warisan sebab warisan kita inilah permulaan kita. So dari situlah kita tahu betapa hebatnya kita dulu, bangsa kita dulu. Mohon kalau boleh itulah kita jaga warisan kita baik-baik kan, dapat kekalkan ciri keasliannya supaya semua lapisan generasi yang akan datang dong akan dapat sama juga rasai macam mana yang kita rasa dulu. Tiada yang lama, maka tiada yang baru. Usaha Nazirul dalam memelihara warisan dari masa lalu tidak terhenti di sini. Perjalanannya dalam memastikan tinggalan nenek moyang dihargai semua generasi bakal menjadi satu perjalanan panjang yang rumit. Namun berbekalkan semangat dan cintanya terhadap warisan antik, ia tidak mustahil. Suatu hari nanti, pemuda ini bakal mengangkat kisah masa lalu dari rumah usang ke mata dunia.
barang yang orang akan panggil rare lah, yang sukar dicari. Jadi kalau kita betul-betul inginkan, harga tu dah jatuh nombor 2, nombor 3 dah. Yang penting barang tu adalah milik kita. Dan kita kena berebut lah, kena bersaing dengan orang lain. Biasa owner tak nak jual. Kerja anjing tu kena maki semua tu memang biasa lah. Kadang-kadang harga tu kita tak mampu dan kadang-kadang harga tu tak masuk akal. Dia ingat benda tu sampai harga 1,000 sampai juta pun ada. Bagi sesetengah orang, ia dilihat sebagai harta. Separuh lagi memandangnya sebagai barang lama. Terdapat banyak khazanah berharga yang tersimpan di Kuantan, Pahang. Ramai peminat dan pengumpul sanggup menghabiskan wang dan masa mencari barang antik untuk dijadikan simpanan kerana minat dan penghayatan mereka dalam nilai sejarah. Syukaiha Muhammad Saadi, 38 tahun, mempunyai minat dan obsesi terhadap barang lama dan klasik. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang ada, dia melihat keupayaan barang klasik ini sebagai perniagaan yang menguntungkan. Dari barang lama menjadi duit. Saya fikir barang antik ni mungkin tak semua minat tapi bila kita dah ada, macam saya minat sebab benda tu satu memang kita punya hobi lah, satu lagi sebab untuk mengingatkan kita pada benda-benda yang lama-lama nostalgia bagi kita. Saya kumpul barang lama ni sebab saya rasa barang lama ni patut dihargai dan maknanya kita ni sebagai generasi yang semakin maju ni, kita kena hargai barang-barang yang dulu. Kita tengok, kita kaji balik barang-barang dulu ni special lah sebab dia punya kualiti, dia punya bentuk dia punya aku kata kalau rare dia tu memang lain lah daripada yang barang baru . Lebih mesra disapa Kahar, dia mula bergiat secara aktif sebagai pengumpul koleksi antik sejak 2015. Antara koleksi yang dikumpulnya ialah perabot lama, basikal tua, barang elektronik lama dan perkakas tembaga. Kat Kuantan ni skop untuk peminat dan pembeli barang antik ni taklah besar sangat macam belah-belah luar macam belah KL, Melaka ataupun Penang. Sekarang kat Kuantan agak banyaklah kedai kopi yang ataupun kedai-kedai hipster yang buat konsep antik dan klasik retro semua. Dia nak cari basikal, nak cari perabot, nak cari barang-barang elektronik. Kuantan ni alhamdulillah okeylah. Okey, kedai-kedai kopi banyak juga ambil barang kat sini. Koleksi barang antik milik Kahar tidak hanya disimpan di kedai, malah jumlah barang lama yang ada di rumahnya sudah melebihi 2,000 koleksi antik. Antara koleksi tertua dimiliki Kahar ialah sebuah cupak kayu, dipercayai milik kerabat Terengganu berusia lebih 196 tahun, diperolehi daripada seorang teman yang juga peminat barang lama. Kahar bertuah memiliki isteri yang cukup memahami minatnya dan kerjaya sebagai pemain barang antik. Nur Syafrini Syukri, 35 tahun, pada mulanya bersikap prasangka terhadap hobi suaminya, namun terus memberi sokongan setelah menyaksikan sendiri kelebihan mengumpul barangan ini. Suami saya pernah cerita dia bermula dengan kata collect duit lama. So daripada situ dia tunjuk kalau duit sekitar tahun macam ni, so simpan. Sebab ada nilai. Kalau ikutkan memang yalah serabut lah orang kata kan. Sebab barang banyak. Pada saya benda ni orang kata boleh mendatangkan hasil sebab dia bermula dengan menyimpan. Bila dia menyimpan, ramai kawan-kawan yang datang, dia rasa macam dia tertarik and then berlaku jual beli kat situ. So saya rasa macam okey, dia bukan kata semua barang disimpan dekat rumah. Banyak disimpan dekat kedai. Cuma yang orang kata sedikit rare lah yang disimpan dekat rumah. Minat mendalam Kahar sebagai pengumpul barang antik bermula dengan koleksi shilling dan wang lama sejak 2012. Kahar mula mempelajari nilai dan sejarah mata wang. Dia juga merupakan ahli rakan numismatik Malaysia, iaitu kelompok pengumpul mata wang yang membuat kajian lebih meluas tentang wang dan penggunaannya. Koleksi shilling Kahar kini sudah berkurangan ke 500 jenis dan rekod termahal yang dijualnya pernah mencecah sehingga RM8,000.
Yang ini mata wang Kerajaan Negeri Pahang dan digunakan oleh Kerajaan Pahang tua dan kawasan jajahannya sekitar kurun ke-19. Tahun tu lebih kurang tahun 1800 ke mana sampai bukan 100 tahun penggunaannya. Biasa tampar ni memang material dia buat daripada timah dan saiz dia pelbagai daripada kecil sampai lah yang besar. Dari segi corak memang dia motif ada tulisan Jawi dan motif dia pun banyak dan bergantung kepada acuan dia lah. Dibuat pada tahun 1260 Hijrah dan Jawi ada satu tulisan Jawi ni tulis Sarafi Pahang. Motif pun daripada tampuk manggis. Usia tampang ni lebih kurang 190 tahun lah kalau kita ikut. Nilai pasaran sekarang untuk tampang yang macam saya pegang ni lebih kurang 500 hingga 1000 lah bagi pengumpul duit-duit yang lama ni. Mengumpul barang lama bukan hanya memberi nilai sentimental buat pemiliknya, malah ia juga sering dikaitkan dengan fenomena mistik. Ini kerana setiap barang antik dipercayai mempunyai sejarah dan latar belakang dari pelbagai tempat, budaya dan kepercayaan unik, mencetuskan unsur misteri tersendiri pada sesebuah koleksi. Sepanjang suami mengumpul barang antik ni, kalau ikutkan dekat rumah ni paling lama dalam 198 tahun, iaitu macam tembika lah kan. Kalau kita dengar macam orang kata kalau simpan barang lama ni adalah orang kata mengikut, orang kata adalah orang kata mistik-mistik, sebenarnya tak ada. So sebenarnya tak payah risau lah, sebab setakat ni kita tak ada apa-apa lah. Walaupun saya ada anak kecil tapi tak ada gangguan lah. Bukanlah suatu tugasan mudah untuk mendapatkan barang antik. Hari ini, Kahar dan rakannya turun menyelam atau mencari barang antik di Sungai Lembing, Kuantan, Pahang. Suatu ketika dahulu, Sungai Lembing terkenal dengan julukan Eldorado Timur, merupakan bandar terkaya yang terkenal dengan perlumbungan biji timah sekitar tahun 1880-an. Kini ia mempunyai banyak tinggalan warisan sejarah dan syurga pengumpul barang lama. Biasa macam cari barang lama ni nasib lah biasa. Balik kosong tu agak biasa lah. At least kalau kita pergi jauh contoh at least saya boleh balik cover modal je. At least minyak ke, makan ke, okay, Alhamdulillah. Tapi kalau tak dapat, tak apalah. Macam mana cari barang lama ni, belum tentu kita akan dapat. Menurut Kahar, rata-rata penduduk yang tinggal di Sungai Lembing ini masih menyimpan pelbagai barangan antik sejak zaman nenek moyang mereka lagi. Oh, ni masuk sini. Ni dia pump sini kan? Ya. Oh, okey. Cabaran dia biasa owner tak nak jual. Dia daripada keturunan mak ayah apa semua datuk nenek sayang barang tu dan dia sendiri pun mungkin simpan barang-barang lama. Kerja anjing tu kena maki semua tu memang biasalah orang kan. Kita tak tahu macam mana dia punya reaksi bila kita tanya barang lama. Dia pun tak expect kita nak pergi rumah dia kan. Cabaran lain dari segi harga je lah. Kadang-kadang harga tu kita tak mampu dan kadang-kadang harga tu tak masuk akal. Dia yang biasa kita jual ratus atau ribu, dia boleh expect, dia ingat benda tu sampai harga 1,000 sampai juta pun ada. Perjalanan ke Sungai Lembing ini mengambil masa selama setengah jam dari Bandar Kuantan. Masih belum puas mencari barang yang dikehendaki, Kahar meneruskan perjalanan ke sebuah lokasi lain untuk bertemu seorang lagi pemilik barang lama. Satu lagi saya jumpa satu rumah Melayu, dapat barang lama, meja dengan kursi lama. Usia lebih kurang 50-60 tahun. Tapi memerlukan sedikit restorasi sebab ada goyang dan kita perlukan sedikit baik pulih untuk kita kembalikan meja dan kursi tu pada keadaan yang asal. Bila kita dah jumpa dan kita bincang harga dengan tuan rumah setuju untuk menjualnya. Okey, lepas tu kita bawa balik dan kita akan hantar untuk restorasi lah. Di Kuantan, Pahang, barangan antik dan klasik sudah semakin mendapat perhatian di mata komuniti pengumpul barang lama. Kahar menerima pelbagai kunjungan dari peminat barang antik yang baru dan lama di sekitar Kuantan serta dari luar negeri Pahang.
Selain menjual barangan vintage, kedai Kahar turut menyediakan perkhidmatan membeli barang antik yang dipastikan asli dan bernilai. Ramai yang datang banyak salah faham lah sebab dia ingat sesuatu barang tu sampai harga juta-juta pun ada nak jual kat saya. Saya fikir ini sesuatu yang tidak betul lah katanya. Dia macam barang second hand tapi lebih lama contoh kan. Kecuali barang yang betul-betul special, contohlah barang kemas dulu. Barang perak dulu, hiasan dulu kan. Itu memang agak ada nilai yang agak tinggi lah. Bagi pengumpul dan pembeli barang antik, Afandi Ahmad sentiasa bertandang ke kedai Kahar untuk memuaskan hawa matanya dalam mencari koleksi barang lama yang bersesuaian. Barangan antik ini menyimpan pelbagai kenangan dan memori lama buat Afandi. Apabila barang-barang itu satu barang yang diorang akan panggil rare lah, antara barang yang item yang tak ada, yang sukar dicari, itu menjadi rebutan. Harga agak lebih tinggi lah. Jadi kalau kita betul-betul inginkan, harga tu dah jatuh nombor 2, nombor 3 dah. Yang penting barang tu adalah milik kita. Itu antara cabaran. Kita kena berebut lah, kena bersaing dengan orang lain dengan harganya. Orang ni letak harga macam ni, kita inginkan harga macam ni. Kalau kita nak, kita harus bid harga yang lebih tinggi dan kita akan dapat barang tu. Sementara itu pula, di sebuah bengkel, Ahmad Najib Faik Ahmad Asy'ari tangkas menjalankan baik pulih barangan antik. Berpengalaman lebih 10 tahun sebagai tukang restorasi, Faik mahir dalam membaik pulih alat pertukangan lama, perabot kayu dan terbaharu peralatan mekanikal lama. Bila kita restore barang ni, saya sebagai kita yang sendiri yang buat ni pun akan rasa puas hati. Barang rosak, kita elokkan semula. Kita dapat satu, orang kata, perasaan yang menggembirakan lah. Bila kita buat kan, maknanya kita buat sendiri tau. Benda yang rosak kita elokkan semula. Dan pula kan kadang-kadang benda rosak ni orang buang, kita dapat dengan harga murah. Jadi dari segi situ bila kita baiki balik, kita pulih balik, kita boleh jual pada orang yang guna. Di situlah yang maknanya kepuasan kita. Maknanya kita membantu orang lain yang memerlukan juga. Okay? Maknanya kalau kita jual beli baru mungkin sangat mahal untuk dapat kualiti yang sama. Berkongsi minat yang sama sebagai pengumpul barang lama menemukan dua sahabat ini. Hubungan mutual dan saling memerlukan. Faik sebagai tukang restorasi barangan antik dan Kahar sebagai penjual barang lama memberi kelebihan dan manfaat kepada kedua-duanya. Restorasi dia lebih kepada perabot, alat tukang lama. Sebab saya memang tak sempat nak buat. Lepas tu saya tak ada, saya fikir saya dapat untung sikit, dia pun dapat untung sikit daripada antik ni. Dia ni bagusnya sebab dia boleh dapatkan alat ganti yang lama. Contoh macam tombol, dia boleh dapatkan part-part lain kayu-kayu yang lama, bukan kayu yang baru sekarang. Dia buat kerja alhamdulillah okey sebab dia cukup alatan dia cukup. Dia pakai yang lama, lepas tu dia buat kerja cantik, puas hati. Mana kalau kita cakap bawa satu barang tu, kita tunjukkan dia dah tahu dah apa yang dia nak buat dan dia buat kerja memang detail. Mana saya dan pelanggan pembeli saya puas hati. Bermula daripada hobi, membawa kepada kemahiran membaik pulih barangan antik bukanlah suatu yang dianggap remeh oleh Faik. Secara peribadi, saya memang suka mengelokkan sesuatu yang tak elok lah. Maknanya benda tu daripada usang, uzur, bila kita buat balik jadi cantik semula. Jadi kita jadi puas hati. Dan juga bila kita kata kalau dulu Allah membeli menang memakai kan. Jadi kalau sekarang ni kita nak beli pun senang. Barang-barang lama ni dah lah barang dia kayu dia cantik, kayu-kayu yang dah masak. Kita kata itu istilahnya masak lah. Kayu-kayu yang dah matang. Okey, kayu-kayu yang maknanya kualiti memang cantik. Jadi bila kita pakai, maknanya kita restore tu satu dah kepuasan dah. Jadi bila kita guna pula maknanya benda tu kukuh, benda tu cantik. Jadi di situlah kepuasan dia. Tidak jauh dari lokasi Faik terdapat sebuah restoran unik. Dengan perincian dan dekorasi dalaman sentuhan ala-ala vintage dan retro menjentik rasa ingin tahu sesiapa yang memandangnya. Idea yang timbul daripada Afandi untuk menata rias suasana dengan elemen klasik dan vintage ini sudah lama diimpikannya sejak 2013. Afandi mahu minatnya sebagai pengumpul barang antik juga dihargai oleh para pengunjung yang singgah ke sini.
Kami adalah antara restoran yang terawal membuat dekorasi dengan menggunakan barang-barang antik yang boleh ditonton, yang boleh dipersembahkan, yang boleh kami jamu pelanggan-pelanggan yang datang hadir ke restoran kami untuk menjamu selera, juga dalam masa yang sama dapat menjamu mata dan boleh mengingati atau mengimbau kenangan dahulu waktu mak kita, datuk nenek kita dahulu, zaman itu mereka berada dengan barang-barang ini. Sebab benda tu tidak ada lagi di zaman sekarang. Anak jati Bera Pahang, Afandi memilih konsep klasik bagi mengimbau kembali nostalgia lama kepada pelanggan dan membuka mata buat generasi yang baru. Tambah Afandi lagi, koleksi antik yang terdapat di restoran ini mencecah hampir 1,000 barangan klasik. Barang ini tidak mungkin akan wujud lagi. Dia dah tak ada dah, kat zaman ni dah tak ada, takkan jumpa lagi. Walaupun ianya dibuat kembali, repro, tidak akan sama dari segi kualiti dia, bentuk dia, warna dia pasti tidak akan dapat ditiru. Kualiti dia sangat berbeza walaupun zaman sekarang. Itu merupakan satu daya tarikan dan buatan tu. Menariknya, di Bandar Kuantan, pada setiap malam hujung minggu dari hari Jumaat hingga Ahad, para peminat dan pengumpul barang antik tidak ketinggalan untuk ke Pasar Karat yang beroperasi di Jalan Lebai Ali, Art Street, Kuantan. Bermula dari jam 6 petang sehingga tengah malam, pengunjung akan dipamerkan dengan barangan klasik dari pelbagai jenis dan zaman oleh penjual yang juga merupakan pengumpul tegar barangan lama dari seluruh Malaysia. Inisiatif untuk kita buka ni, kita satu memang untuk jual barang. Kita akan jumpa pengumpul, kita akan jumpa sama-sama penjual untuk kita tukar-tukar idea. Mungkin kita boleh beli barang daripada dia, dia pun boleh tengok barang kita. Satu lagi yang best, yang specialnya, kita akan dapat macam-macam customer daripada situ. Dan kita pun boleh bagi info apa barang yang kita jual untuk tetapan pengunjung yang datang pada malam tu. Kahar turut mengambil peluang memeriksa dan menilai barang antik yang ditawarkan oleh penjual, selain hadir untuk memberi sokongan kepada rakan pengumpul yang lain. Sekarang ni memang kita port kita lah untuk kita jumpa member-member sehobi, untuk kita tukar-tukar barang, tukar-tukar info tempat yang mana kita nak pergi cari barang lepas ni. Kita pun mungkin ambil barang apa yang kita dah beli semua. Masa tu lah kita maknanya lebih kita santai untuk kita sembang-sembang pasal antik yang kita tengah jual pada masa tu. Kehadiran Pasar Karat ini juga sebagai satu langkah mempromosikan koleksi barangan antik kepada peminat yang baru berjinak dalam dunia koleksi barangan klasik. Biarpun industri barangan antik di Malaysia masih belum mencapai taraf seperti di luar negara, Kahar percaya ia sudah mula mengorak langkah. Kita kena hargai barang-barang lama. Jangan kita anggap barang lama ni sebagai sampah. Sebab semua yang ada, maknanya barang antik ni bernilai. Untuk kita kenal diri kita, kita kenal sejarah yang lepas. Barang antik ni ada nilai dan sejarahnya, dan bila kena dengan caranya, barang antik ni boleh menjadi sumber pendapatan. Minat dan keinginan setiap individu berbeza-beza. Sungguh pun masih ada yang skeptikal dengan pengumpul koleksi antik, namun ia berpotensi besar. Mungkin dilihat sampah di mata kita, tetapi dinilai harta bagi yang menghargainya.